KPM. Didik TV KPM. Apa macam gelap ni? Lampu ni. Ini apa ni? Wah! Didik TV KPM. Wow, pasal dia punya lampu macam ni ya. Tapi mana mentolnya? Nampak macam lampu tapi macam lain je. Ni apa ni? Wah. Salam sejahtera, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda. Dan seperti yang anda nampak tadi, ya, profil cikgu pada hari ini, beliau adalah Cikgu Muhammad Yusran Muhammad Yatim daripada SMK Lembah Keramat Kuala Lumpur. Hai cikgu, selamat petang. Petang. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita yang ada di rumah. Silakan cikgu. Hai semua, Assalamualaikum semua penonton di rumah di seluruh Malaysia. Okey, saya Cikgu Muhammad Yusran daripada SMK Lembah Keramat. Okey, hari ini kita nak belajar tentang papan tanda larik hari ini. Sebab tu saya nak tanya cikgu, apa kaitan yang tanda tadi yang Didik TV KPM yang ni kan, yang cantik tu? Apa kaitan tanda tersebut dengan apa yang kita akan belajar ini, cikgu? Okey, sekarang ni ada satu papan tanda. Kalau dulu papan tanda tak ada lampu, dia just lampu di depan. Ya. Sekarang ni kita cuba create satu benda, kita akan ajar hari ni. Ya. Macam mana papan tanda tu dia menyala. Dia ada lampu. Ya. Macam nak buat kita tengok nanti lepas ni. Yang ini macam mengingatkan saya berkenaan dengan perniagaan dan pada masa kini kan dah ada banyak sektor yang telah pun dibuka dan walaupun terdapat banyak sektor dibuka, mungkin kita boleh pergi ke tempat berlainan untuk membeli barangan kita, tetapi anda masih mestilah mengikut SOP yang ditetapkan seperti saya dengan cikgu tu, kita memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, sabun pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman seperti yang ada di hadapan sini juga. Saya nak ajak cikgu juga untuk amalkan SOP. Silakan cikgu. Okey, boleh. Dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Seperti mana saya dan cikgu tu, saya rasa dah 3 meter kan cikgu? Dan untuk hari ini memang benda menarik yang kita akan belajar berkaitan dengan papan tanda larik. Jadi sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi bagaimana kita boleh menghasilkan satu papan tanda larik yang sangat menarik, pastikan anda tonton sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Yusran. Untuk mata pelajaran kita ataupun tajuk kita pada hari ini, menengah atas produksi reka tanda, reka bentuk papan tanda larik. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey, baiklah. Okey, kita tengok dulu apa yang dikatakan larik tu. Okey. Minta dulu. Okey, itu dia. Okey, Ya. Kita tengok yang first dulu. Okey. Okey, merujuk Kamus Dewan, edisi 4, larik bermaksud mengorek atau melubangi ataupun mengukir. Kita korek, kita lubangkan macam kita kita buat ukiran lah. Tapi kali ini kita guna bahan lain. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini definisi papan tanda larik. Okey, papan tanda larik dihasilkan dengan melarik imej atau penghurufan pada permukaan panel. Okey, jadi yang
di larik tu, tempat yang kita larik tu kita panggil panel. Panel. Kita panggil tu panel. Ya. Okey. Menggunakan alat pelarik secara manual ataupun dengan bantuan komputer. Ya. Okey, kat situ nampak gambar. Ya, betul. Ada gambar yang atas tu kita guna yang manual. Ya. Yang bawah tu berkomputer, dia guna mesin. Jadi ada option lah. Ya. Ada option. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang ni senarai peralatan lah. Okey, peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam membuat papan larik ni. Ya. Okey. Yang ni bahan-bahan dia. Okey, antara bahan yang saya nak tarik perhatian, tengok yang berlengkar tu lah. Nombor 7 tu, daya pemancar cahaya. Kita guna lampu LED. Lampu LED ni banyak jenis. Dia banyak jenis lampu. Dia variety lah, dia macam-macam lah. Ya. Tapi untuk larik ni kita guna yang ni lah, stripe ni. Yang ini, yang tu. Betul. Okey, baik-baik. Okey. Cikgu, boleh tak kita patah balik kepada yang slide sebelum ni, Cikgu? Nak tanya, berkenaan dengan bahan-bahan yang kita gunakan ni, Cikgu, ada tak apa-apa perbezaan di antara yang seperti yang Cikgu sebutkan tadi, yang manual dengan yang automatik? Okey, kalau tengok dekat gambar yang yang ni tak nampak yang ni, tu. Sorry, gambar yang belah kanan tu, gambar yang keempat, yang keempat. 1, 2, 3, 4. Sorry, belah kiri yang keempat. Ya. Belah kiri. Yang sana mesin pelarik berkomputer. Tengok yang kuning tu. Yang kuning tu dia manual. Secara manual. Ya. Yang berkomputer yang bawah tu. Okey, baik. Cuma basic dia design kena buat lah. Dia kena buat design lah. Ya. Lepas tu nanti kita akan kita akan buat dalam komputer. Ya. Lepas tu kita akan print lah. Print tu maksudnya dia akan potong. Kita enter, dia ke print. Cuma yang ni dia potong. Dia potong lah, dia pakai alat pelarik tu. Ya. Yang berkomputer. Ya. Dan saya nampak juga selain daripada yang macam alatan pelarik tu, ada yang agak ringkas ataupun agak asas seperti yang ini, pisau pemotong akrilik ataupun yang pisau pemotong yang ada kat bawah tu. Dia pun asalkan kita mencukir ataupun macam mengorek tu dikira sebagai larikan lah, Cikgu. Okey, yang atas tu sebenarnya, yang atas tu pisau pemotong akrilik. Ya. Dia pemotong, dia tak melarik. Oh, tidak. Okay. Untuk yang atas tu, pisau pemotong akrilik tu, yang tu secara manual. Kalau nak secara mesin, kita akan guna itulah mesin gergaji tu. Yang ini? Yang tu. Mesin pemotong mesin pemotong tu. Akrilik. Kita just tukar mata jigsaw tu, tukar mata yang halus, kita boleh potong. Itu guna mesin lah. Okey, baik. Yang tu kalau nak yang tebal-tebal, kita nak potong manual susah lah sikit. Susah betul. Kan? Jadi, better pakai mesin. Gitu. Yalah, untuk senangkan ya. Okey, Cikgu, teruskan, Cikgu. Okey, yang ni part yang paling penting sekali ya. Ya. Apa-apa hal kita kena melakar idea. Ya. Kita kena buat idea. Okey. Tapi untuk macam ni, Cikgu, kenapa kita kena lakarkan? Kenapa kita tak boleh terus lukis je terus? Tak boleh sebab kalau kita just lukis, just imagine kita ambil kertas lukisan kan. Ya. Kita ambil kertas lukisan tu, kita terus lukis, lepas tu kita padam. Okey. Lukis padam. Jadi dia yang tu tak mendatangkan idea. Kita dapat idea tu. Ya. Idea ni kita kena yang pertama, sebelum kita nak buat sesuatu tu kita kena ada tema dulu. Ya. Kalau tak tema, kita tak ada arah tau. Tak tentu arah, tak nak ke mana kita nak fikirkan apa kan. Ya. Jadi kena tetapkan tema. Sebelum kita melukis ataupun melakar. Okey. Jadi yang ni kalau tengok gambar ni, tema dia saya buat yang simple lah. Kita buat papan tanda untuk nombor rumah lah. Nanti kita pasang kat depan rumah. Adalah kelainan sikit kan? Ya. Pernah jumpa tak orang yang pasang nombor rumah yang menyala? Belum lagi lah. Kan? Belum lagi. Ini satu inovasi lah, Cikgu. Okey. Okey Okey, kalau tengok yang pertama tu melakar idea reka letak. Okey. Kalau Syon tengok yang ada 4 gambar tu kan? Yang atas ni. Yang atas tu. Kita masa tu kita tengah mencari idea tu. Ya. Kita buat yang pertama, kali kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Lepas tu kita dah dapat, dia sebut 4 je kat situ. Lepas tu kita tengok yang keempat tu kita menilai. Ini yang dia katakan menganalisis dan memilih. Kita melakar dulu, dah melakar, dah cari idea. Kita tengok reka letak dah okey. Dia punya letak dekat mana, kita rasa macam yang ni cantik kan, sesuai kan. Yang ni yang gambar pertama tu, Cikgu, yang hanya macam biasalah nombor 10 kan. Lepas tu yang kedua pula disengitkan ataupun diletakkan macam sebelah macam tu kan, Cikgu. Dan yang nombor 3 pula dia tiba-tiba macam 3D ataupun 3 dimensi. Dan keempat pula adalah sedikit
pembaik pulihan ataupun penaik tarafan daripada nombor 3 tu. Dan pada akhir sekali tu kita nampak macam cikgu dah tuliskan sini ataupun dah tandakan yang kita memilih yang keempat lah cikgu. Sebab tu pentingnya lakaran. Nama pun melakar idea kan. Ya. Bila melakar kita lukis yang pertama, kita pergi yang kedua, yang ketiga, keempat. Dia tak ada had. Kita just buat je. Kita bukannya buat padam tak boleh. Kita just buat, kita pergi idea kedua. Ya. Okey, jadi masa tu kita akan sebenarnya kita nampak perkembangan tu, otak kita mula berfikirkan secara kreatif. Ya. Kan? Kalau tengok gambar kat situ yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu ada beza. Maksudnya dia lebih improve lah, dia lebih bagi yang apa ni? Yang kita rasa kita nak lebih baik pada yang pertama, kedua, tiga tu. Ya. Okey, jadi bila kita dah dapat tu, kita rasa dah okey, lepas tu kita tengok balik. Ya. Kadang-kadang kita rasa idea pertama tu tak cantik, tapi Ya. bila kita tengok balik kan, yang pertama tu okey. Kadang-kadang macam tu. Ya. Okey, jadi proses kita melihat design tu nama dia menganalisis. Okey. Kemudian kita pilih. Okey. Jadi kita pilih dah tanda tu kan. Ya. Kita pilih yang bawah tu lah. Ya, yang inilah. Okey, apakah proses seterusnya? Okey, seterusnya bila kita dah pilih, kita nak masuk ke mengilustrasi lakaran idea, mereka letak menggunakan TMK. Cikgu, TMK itu apa? Yang ni kita gunakan apa ni? Komputer lah. Okey, komputer lah. okey. Ini tak manual lah. Manual. Okey, ya. Okey, kalau tengok paparan tu, okey, yang tu ialah kita menggunakan precision grafik Ya. Precision grafik. Okey, kalau dulu kita biasa guna scanner. Ya. Kita apa ni? Kita ambil kita apa ni? Lukisan tu Ya. kita letak kat scanner. Ya. Lepas tu kita scan. Ya, betul. Okey, scan tu kita terus masuk dekat komputer kan? Ya. Tu Syah pernah buat? Saya pernah nampak cikgu. Pernah Tapi tak nampak. pernah buat sebab saya tak ada alatan ni kat rumah cikgu. Ya. Tapi itulah agak Kalau pergi mengejutkan kedai lah. untuk photostat pernah lah cikgu. Tapi yang macam ni untuk masukkan ke dalam program ke cikgu? Yang tu tak pernah. Tak ada lagi lah. Tapi saya rasa saya boleh faham lah apa yang cikgu nak sebutkan tadi. Sebab kita nak kena imbaskan design ataupun lakaran tersebut supaya boleh dimasukkan ke dalam aplikasi ataupun program di komputer. Ya. Dan saya nampak cikgu yang lepas kita dah scan ataupun kita dah imbas masukkan ke dalam program tersebut dan nampak dah cantik. Tetapi yang ni pula dia terbalikkan image sebelum dicetak. Kenapa kena terbalikkan? Kenapa kita tak terus cetak yang ini cikgu? Itu yang penting tu. Ni kena tahu Satu Malaysia kena tahu benda ni. Ya. Dia ada perbezaan. Okey, saya balik pada yang scanner tadi kan. Ya. Saya tanya pelajar saya kan, pernah tengok scanner tak? Tak pernah. Tahu scanner tapi tak pernah guna. Sebab sekarang ni kan kita dah boleh gunakan smartphone. Ya, betul. Yang ni pun saya ambil gambar. Saya ambil gambar kat smartphone. Ya. Lepas tu saya pindahkan masuk dalam Telegram. Ya. Di Telegram tu saya pindahkan masuk dekat precision grafik. Ya. Dia lebih mudah. Okey. Jadi proses seterusnya bila kita dah memindahkan design kita masuk ke dalam TMK. precision grafik ni. Ya. Okey, proses seterusnya sama ada kita nak construct atau kita nak banner balik design tu ataupun kita ikut dan kita tak banner direct, kita cuba ikut menggunakan precision tu lah. Ya. Okey, contoh gambar yang kedua tu. Yang ini. Nampak lebih kemas kan? Ya. Sebab saya dah mula gunakan tools yang kat dalam tu, nak buat kotak macam mana. Lepas tu kita gunakan font. Ya, kita gunakan font kat situ, font yang dalam komputer kan. Ya. Okey, jadi lebih kemas lah. Cuma yang lakaran tu kita just idea. Bila kita pindah pada komputer, pada precision grafik, kita akan bunyikan bagi cantik lah. Ini bagaikan gambaran ataupun panduan bagaimana kita nak lakaran tersebut ataupun design tersebut untuk dihasilkan. Betul. Okey, kemudian terbalik tu pula Johan. Ya. Terbalik. Kita kena terbalikkan imej sebelum cetak. Kena terbalikkan. Kalau kita tak terbalikkan, teknik tu dah salah. Kita kena ikut 100% dalam buku teks. Kita tekankan imej mesti diterbalikkan sebelum kita gunakan imej tu untuk kerja-kerja melarik. Ya. Okey, memang dah ada panduan ataupun langkah-langkah yang kita mesti ikut lah cikgu. Ya, betul. Jangan kita pandai-pandai tak ikut pula. Okey, apa seterusnya cikgu? Okey, ni adalah yang tadi tu untuk kita nak buat apa ni? Nak buat demi tapak. Okey. Kita pergi yang terbalikkan imej Okey, terbalikkan imej tu kita kena terbalikkan. Ya, cikgu. Okey, sebab kalau dekat kamu tengok dekat papan tanda yang ada sekarang ni kan. Ya. Okey, kalau kita sentuh di bahagian depan ni,
dia licin. Permukaan dia licin. Ya. Tak ada kesan tak ada kesan. Ya, betul. Tak ada kesan. Ya. Jadi macam mana kita buat? Kita terbalikkan. Terbalikkan macam mana itu? Kita terbalikkan imej tu dan kita akan lari secara terbaliklah. Oh, okey. Kita tak akan lari di belakang dia, bukan depan ni. Ya. Kita di tak lari bahagian depan belakang. ni. Kita lari di belakang. Oh, sebab tu dia terbalik. Design nanti berada kat depan. Ya. Design berada kat depan. Okey, contoh ni kan. Okey. Okey, ni design yang saya dah terbalikkan. Ini dah terbalik. Dah terbalikkan. Ya. Jadi, ini akrilik. Okey, ini saya tak buka lagi lah. Saya tak buka yang dia punya... Sebab dia punya apa? Kertas pelindung. Dia ini kertas pelindung ni. Okey, kita buka macam ni. Ya. Okey, asalnya dia ada dua lapisan macam ni. Dia dua lapisan. Dia nak mengelakkan cala. Betul. Okey, nak elakkan cala. Jadi kita kena buka dua lapisan pelindung lah. Kita buka dua lapisan pelindung ni. Ya. Okey, yang penting bila kita dah buka dua lapisan pelindung ni, akrilik ni dah mula terdedah dengan mungkin boleh bercala ke. Jadi kena hati-hatilah. Tolong hati-hati dengan akrilik ni. Ya. Okey. Kalau nak letak atas meja, pastikan meja bersih, tidak ada kesan pasir ke, ada debu-debu ke, tak ada. Ya. Okey. Takut kalau tergores tu dia nampak lain, nampak tak kesan cantik juga, lah tak kan. cantik Siapa nak cala kan tak best lah kan. Cala. Okey. Jadi untuk papan tanda akrilik, kita buka kedua-duanya. Okey. Bila kita buka kedua-duanya, okey, tadi saya dah tunjukkan imej yang terbalikkan. Okey, imej ni dah terbalikkan. Okey, letak mana imej ni? Imej ni kita letak macam ni. Kita macam ni. Cikgu boleh pegang sekejap cikgu untuk kamera ya. Kita macam ni ya. Okey, macam tu lah. Okey, ni imej terbalik, kita letak pada bahagian belakang sana. akrilik depan ni. Okey. Di bahagian sinilah. Okey. Dan kita akan pusing dia kat sini. Okey. Supaya menghadap sini kita lah. Ya. Mula kita letak apa? Tengok kita letak design. Ya. Design. Okey. Ni akrilik. Kita letak dia macam ni. Sini pun boleh, sini pun boleh, tak kisahlah. Okey. Okey, saya letak macam ni kan. Ya. Letak, kemudian kita letak masking tape supaya dia tak bergerak. Okey. Okey. Dan kita akan melarik di bahagian sini. Okey. Kita akan larik bahagian sini. Okey, baik. Okey. Bila nak larik ni kita ada pena dia lah. Ya. Kita panggil pen pelarik ni. Ya. Kita akan larik lah. Kita akan larik ikut line yang ada tu. Kita akan larik kat sini ya. Kita akan larik ikut line ni. Kita ikut je line ni. Okey, tapi pena pelarik ni kena pegang dengan kemas lah. Kena kemas. Jangan mengeletar ke, kalau mengeletar habislah kan. Betul. Saya rasa cikgu untuk kita buat dengan lebih mendalam lagi dan juga untuk menunjukkan langkah-langkah yang betul untuk melarikkan papan akrilik ni, kita akan buat selepas ni cikgu. Okey, kita akan boleh. berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Yusran ya. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah terangkan bagaimana kita boleh mulakan proses untuk larikan kita ataupun untuk menghasilkan papa tanda larik. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, jom tanpa membuang masa. Ya. Okey yang ni saya dah buat dah. Okey. Dah buat macam tadi lah kita dah tunjukkan kan. Okey, sekarang ni kita bagi Sean. Ya. Okey, Sean buat lakaran lah. Boleh Cikgu? Lakaran yang simple je. Okey, saya buat satu dah Cikgu. Saya nak gunakan pensel Cikgu. Okey, guna pensel. Boleh lah. Okey, saya lakarkan di hadapan sini. Okey, satu bentuk yang ringkas simple saja. ringkas je. Simple lah. Nak letak buat bulat ke apa kan. Ya, okey, saya nak lukis apa? Okey, tak apalah saya lukis bentuk hati Cikgu boleh? Boleh. Rasa sayang, rasa sayang. Macam tu je. Nak saya tebalkan ke garisan dia ataupun macam ni dah cukup? Tebalkan dengan marker. Okey, boleh Cikgu. Okey. Ini macam lakaran dululah Cikgu. Tak ada dapat. Nampaknya marker pun dah kehabisan dakwat. Tak apa Cikgu, kalau tak ada pun saya boleh gunakan pensel untuk menebalkan garisan saya. Sebab ini lakaran saja kan Cikgu. Okey, tak payah nak. Okey, lagipun kalau love ni dia kalau kita terbalik pun sama je. Kan lagi senang. Okey. Cikgu, kena maafkan saya Cikgu sebab saya tak sebenarnya
Saya biasa melukis menggunakan komputer sebab tangan saya tu tidak direka untuk melukis secara cantik. Macam tu. Okey. Okeylah cikgu. Saya rasa kalau saya tunjukkan kepada mereka yang ada di rumah, jangan jatuh cinta ya dengan hati saya. Macam tu je lah. Okey, so ini adalah satu design yang agak simple ataupun agak asas cikgu. Okey, next Sean kena potong sikit lah. Potong cikgu. Okey, guna ni lah, guna ni. Potong ni. Guna akrilik ni. Ya. Dah potong bagi kecil sikit sebab kita nak. Okey. Boleh. Okey, yang ni ataupun untuk saya Sean. lipatkan boleh cikgu. Lipat tak boleh sebab kita nak lipat ya, boleh, betul, boleh. betul. Boleh, kita nak ke belakang je, boleh. Tak ada Saya masalah. gunakan ini cikgu. Okey. So saya koyakkan sikit lah cikgu. Nak bagi supaya lagi kecil daripada akrilik cikgu. Yang tu pun boleh, tak apa, kecil sikit. Okey, kecil sikit macam ni ya. Okey, baik. Okey. Okeylah, yang ini juga satu teknik yang agak bagus sebab kita tak gunakan pisau ataupun gunting. Ya, betul. Lagi selamat untuk kita lah cikgu. Okey, so jadi saya dah potong kecil dah cikgu. So nak letak macam ni je. Ke nak kecil lagi cikgu? Okey, letak situ. Kemudian kecil lagi kalau boleh dia ngam-ngam tau. Dia ngam-ngam dia dengan ni. betul-betul ikut ukuran tu. Okey. Dia Boleh, kena boleh. ikut ukuran Itu kesilapan daripada saya cikgu, maafkan saya. Ukuran akrilik tu lah. Ya, kena betul. ikut tu. Boleh je cikgu. Tiada masalah. Okey, yang ni kita keluarkan dulu dia punya kertas pelindung ni. Okey, baik. Sebab yang tadi Sean dah ambil kan. Okey. Okey, macam ni cikgu. Macam tu. Macam Okey, tu. next kena buat apa? Kita kena tampar dengan masking tape lah. Okey, supaya dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Tak dianjakkan ke apa. Sean boleh ambil, just koyak macam ni Sean. Sikit je. Okey. Sikit je. Boleh. Sean ambil. Okey ya. Di sini. Sikit je. Sikit je, tak perlu banyak. Okey. Baik. So saya lekatkan atas cikgu. Ya. Macam ni. Sampai atas ni boleh? Lekat boleh situ ya? boleh. Okey. Macam ni. Okey. Memang dia tak gerak lagi cikgu. Saya buat macam ni pun dia macam dululah. okey je. Okey, baik. Apa langkah seterusnya Dia cikgu? kadang-kadang dia payah sikit ni, dia payah sikit. Patutkah saya lekat bahagian atas dia ataupun tepi-tepi pun nak letak? Tepi. Boleh lah. Tak nak Supaya memang kiri tak kanan. gerak langsung. Jangan bergerak langsung. Okey, baik. Okey, dia tak boleh gerak. Okey, macam tadi. Kita ambil sikit. Okey, saya lekatkan di bahagian belakang dulu ya. Ya, mungkin saya boleh letakkan di hadapan ni supaya mereka yang menonton di rumah pun boleh ikut sekali sekiranya anda mempunyai papan akrilik dan kertas macam ni dan juga pelekat masking. Okey. Baik, dah lekat di bahagian kertas ataupun di bahagian belakang. Okey. Dan pastikan ya kepada mereka yang menjalankan aktiviti ini, pastikan meja anda juga bersih, tidak mempunyai habuk ataupun apa-apa kotoran yang mungkin akan mencala permukaan papan akrilik ini. Sebab saya rasa cikgu kalau dah dicalakan, tak boleh ditidakcalakan kan Ya, cikgu? betul. Minta masking tape tu. Okey, boleh. Okey. Kita pun nak tampar juga. Ya, cikgu. Okey, inilah dia. Okey, kita kena tampar lah supaya dia tak Cikgu bergerak gunakan yang design tadi yang nombor 10 tu. yang nombor 10. Dah ready dah. Okey, baik cikgu. Tidak nanti kita tak sempat. Ya. Okey, di setiap bahagian asalkan yang penting tu yang pelekat masking tu kalau Ya, tak cantik betul. tak apa. Yang penting tu yang Dia tak design yang ada kat bergerak dalam lah. tu cantik Asalkan dia ataupun jangan yang bergerak lah. yang memang diperlukan lah. Mengikut kepada tema kan cikgu? Kalau Ya, saya ikut ulang tema. balik ya, kita kena adakan tema, lepas tu lakaran, berapa jenis lakaran untuk kita memilih lakaran pilihan kita. Ya, Dan betul. kita akan masukkan ke komputer ataupun menggunakan program untuk menghasilkan macam cikgu tadilah Ya. yang nombor 10 tu. Lepas tu kita lekatkan di bahagian belakang sini. Okey cikgu, saya dah lekat dah. Apakah langkah yang seterusnya cikgu? Okey, langkah seterusnya sebab hari ni Sean nak belajar lari kan. Ya. Jadi kita bagi Sean test dululah. Okey, yang ni papan untuk test. Okey, Panel boleh. untuk test. Okey. Okey. Pena ni, Ya. yang ni just pena pelari ni. Ya. Nanti Sean tekan. Okey. Okey, ni yang kelajuan 1, kita guna kelajuan 3. Kelajuan 3 yang paling Kelajuan tinggi 3. lah. Okey. Bayangkan itu ada garisan kan. Kita Ya. just letak macam ni. Ya. Kita letak. Okey, Kemudian, sekejap cikgu saya okey. alihkan yang lain cikgu. Okey. Okey, letak ni. sini cikgu. Lepas tu just ikutlah. Ikut je garisan tu. Ikut garisan tu. Okey, boleh. Yang ini cikgu. Maknanya yang saya tu. letak di bahagian atas ni ke yang Maksudnya belakang? kena lari ikut depan tu lah. Yang depan ni lah. depan tu. Yang lakaran ni adalah bagaikan panduan bagi saya Ya, lah betul. cikgu.
Okey. Maksudnya kena lari kat depan tu lah. Okey. Design kat belakang kan? Ya. Kita lari pada permukaan Sebab tu kita kena terbalikkan ya. Ya, betul. Okey, terima kasih Guru. Okey, yang saya seguna yang besar ni lah. So ini apa? Ui, besar ya Guru. Saya pula dapat besar yang kecil. ni. Tapi nak guna yang ni je. Oh, sama je lah. Ni motor dia. Cuma yang ni mungkin telah di-charge kan ya Guru. Okey. Mudah alih. Okey, so saya ikut yang bentuk ini Guru. Okey. Ada tak teknik yang betul sama ada dia kena macam ni ke, dari tepi ke macam melukis Okey, lah? kita kena pegang macam kita pegang pen. Okey. Nama pun pena kan? Ada kita pegang macam pen, biasa ada je. macam darjah ke, macam kena 46.5 darjah? Kurang, sebenarnya ikut keselesaan kita. Keselesaan kita. Okay. Nak selesa juga lah. 45.6 darjah. Biasanya 45 lah. Okey. Okey, yang ni yang saya punya. Ui. Kena tanda kot dia Cikgu macam penyedut udara, macam vacuum ya Cikgu. Okey, kita akan lari lah. Okay, mungkin saya boleh naikkan sikit supaya yang ada di rumah pun dapat nampak kan. Sekejap saya alihkan yang ni. Okey. Kita ikut garisan tu, kena teliti lah. Kena teliti ya? Okey. Saya rasa ada lagi satu sebab kenapa kita kena letak kertas kat belakang supaya memang nampak sebab yang ni atas akrilik ni. Ya. Sebab dia loop sinar. Mungkin kita tak nampak jelas sangat. Okey, tapi kita jangan guna akrilik yang berwarna, tak boleh. Tak boleh? Tak Kenapa boleh. Ibu? Dia kena yang loop sinar sebab kita nak kesan tu ada lampu kan. Kalau dia legap, Ya. tak gunalah lampu. Oh, ya betul. Kan? Okey, jadi bila kita melarik tu, kita melarik, kesan larikan tu, bila kita pasang lampu kan, lampu tu akan masuk ke situ. Sebab macam contoh macam pemukaan yang telah dicalakan tu, kalau ada lampu tu memang nampak dia punya garisan calaran Kalau kan. cala nampaklah cala tu. So macam yang tu kita kena jaga konsep yang permukaan sama tu. lah. Ya. Okey. Tapi ingat kita kena pastikan imej diterbalikkan dan kita kena pastikan yang kita paparkan tu depan ni licin. Sebab tu dia dia tak ada kesan larik tu di bahagian belakang. Maknanya lepas ni bila saya tanggalkan ni kita akan guna bahagian depan untuk tunjukkan lah. Okey. Sebab tu dia terbalik. Ya. Okey. Nak saya teruskan ke Cikgu? Boleh teruskan. Boleh ya? Okey. Saya baru buat separuh hati. Tapi kalau kita buat apa-apa pun kena sepenuh hati kan Yang ni Cikgu? kena hati-hatilah. Mesin pun kena pegang dengan kuat. Jangan kalau kita pasang mata ni tak kuat, kadang-kadang dia boleh cabut. Bahayalah. Bahaya ya. So bahaya. selain daripada kita untuk memastikan mata mesin pelarik ni diletakkan dengan betul, sebab itu adalah merupakan salah satu langkah keselamatan Igu. Ada tak apa-apa langkah keselamatan yang kita perlu patuhi semasa menjalankan aktiviti ini Igu? Okey, yang pertama kena pakai mask lah. Tapi tak apalah, kita mana pakai mask pun. Macam ni lah. Sebab habuk dia mungkin kalau... Habuk yang halus kan? Ya. Sebab dia plastik. Bayangkan habuk plastik. Akrilik ni dia sini plastik lah. Ya. Habuk plastik tu, kalau plastik tu kalau kita kacau dalam air, dia larut tak? Rasanya tak Cikgu. Tak kan? Tapi yang tu yang akan masuk dalam badan kita. Okey, jadi bahaya tu bahayalah. Ibu. Macam makan plastik lah, pakai bahaya. mask. Ya, betul. Pakai mask. Okey, kemudian satu lagi mata lah. Kita dah pakai spek, okey lah tu. Okey lah. Okey, ada dua fungsi Igu. Pakai Selain pada melihat kan? sebagai... jadi kena pakai spek. Sebab kita takut kadang-kadang kesan-kesan larikan tu dia terkena mata kita lah. Okey. Terpercik ke mata lah Igu. Maaf Cikgu, saya bising sikit kat sini Igu. Apa dia memang bising. Okey. Okey. Cikgu, saya rasa saya punya tak begitu cantik tapi mungkin jadi. Son. Okay. Dah. Saya cubalah sebaik yang saya boleh Igu. Okey, macam itulah. Mungkin cikgu dah boleh nampak. Mungkin saya boleh guna tangan ya untuk ni. Okey, jadi kita pun dah lari Ya. Dah lari. Kita boleh cabutkan dah lari, kita boleh cabutlah. Okey, cabut ni. Kita tengok hasil dia. Okey.
Okey, hasil dia macam ni. Dia akan nampak macam ni lah. Okey. Ya. Kalau kita letak di tempat yang gelap kan mungkin nampak sikit. Okey, kalau kita tak terbalikkan design, Ya. kita tak terbalikkan design, kita letak design di belakang ni, Ya. lepas tu kita larik. Ya. Memang kita nampak betul kan? Ya. Tapi kalau kita terbalikkan, dia jadi tak betul lah. Kan? Oh, iyalah, apa cikgu. yang tak betul? Tu saya nak highlight kat sini. Okey. Yang kawasan yang berkilat tu, dia mesti depan. Yang inilah. Dia jangan ada kesan torehan pun. Ya. Okey, dah siap pun. Okey, kita masuk ke seterusnya, kita akan nak buat tapak pula. Tapak ya. Nak buat tapak pula. Okey. Yang ni ialah tapak peraga. Okey, saya ambil yang ni. Yang mana cikgu? Yang Ni saya sana. ambil ni. Okey. Okey, saya ambil ini. Okey, kita nak buat ni, tadi kita buat panel tau. Ya. Okey, ni panel. Ni panel, tapi yang ni saya dah potong dah lah. Dah potong betul-betul ikut shape dia. Ya. Okey, yang ni kita nak buat tapak peraga ni. Okey, macam mana kita nak buat tapak peraga ni? Okey, Apa bahan yang kita perlukan cikgu? Okey, bahan-bahan dia saya ambil kejap Okey cikgu. Okey, bahan dia. Okey, saya alihkan yang ni cikgu ke tepi. tolong. Boleh. Okey. Yalah macam ni biasanya kerja-kerja seperti ini biasanya Ini kita off meja dululah, kita taklah bahaya. kemas sangat kan sebab kita perlukan semuanya. Okey. Okey, macam tu lah cikgu. Okey. Okey, kita tengok slide. Tengok dekat slide Okey, yang ni basic. Okey, kalau tengok dekat slide tu, okey, kita tengok yang pertama ada 2 unit penyokong panel. Ni yang dikatakan penyokong ni. Yang atas ni, Ya. ini adalah 2 unit penyokong panel. Okey. Okey, kemudian B tu tapak panel. Tapak panel kat tengah ni lah. Kat tengah ni tapak panel. Okey. Kemudian bawah ni pelapik. Pelapik dia. Pelapik dia. Okey. Okey, nak lebih jelas lagi saya akan tunjukkan gambar ni. Okey. Okey, yang ni ialah macam mana cara kita buat tanggam. Okey, apa dia tanggam ni, John? Soalan yang sangat bagus. Saya baru je nak tanya cikgu. Ya. Okey. Tanggam ni kita buat alur lah. Alur untuk kita masukkan lampu. Untuk kita selitkan yang tu kan. Lampu tu kena selitkan. Ya. Kita tak letak di atas tau, John. Oh tidak. Kita bukan letak di atas macam ni. Okey. Benda ni di bawah. Oh. Benda ni di bawah. Ya. Okey. Okey, jadi yang ni, okey, yang kita letak lampu ni, kita akan gunakan mesin lah. Boleh tengok kat situ. Tu cara nak buat tanggam. Okey, cuma cara ni agak bahaya lah. Bahaya okey. tapi kita kena ikut langkah keselamatan, tak ada masalah. Ya. Dia kalau kita melibatkan mesin, semua bahaya. Betul tak? Kita ikut langkah keselamatan, tak ada masalah. Asalkan kita ikut SOP dia. Ya. Kerja Jadi pun tanggam ada tu SOP juga. bagaikan longkang cikgu. Sebab dia dia macam macam longkang lah. sedikitlah macam tapi istilah yang betul adalah tanggam macam longkang lah. Ya. Jadi yang ni tujuan dia untuk kita masukkan lampu. Lampu LED tu. Lampu LED tu. Ya. Okey Okey, kalau tengok gambar tu, saya gunakan mesin gerudi meja lah. Okey. Mesin pemotong tu kan. Sorry, gerudi pula, sorry. Pemotong pemotong kita tukar dia punya apa? Kita tukar mata dia. Ya. Kemudian mata tu sebenarnya, mata yang pemotong tu, Ya. dia tak memotong atas ni tau. Ya. Dia cuma lalu kat bawah je. Oh, okey. Lalu bawah je. Ya. Dia kalau kita tinggi, dia akan potong. Terbelah dua. Dia akan terpotong lah. Ya. Tapi kita nak buat tanggang kat Sedikit bawah ni. saja. Sedikit. Ya. Tapi kena ubah dua tempat lah. Nanti kita buat sekali lagi, barulah kita dapat ukuran yang kita nak. Okey. Tapi sebelum tu kena buat apa? Kena ukur lah dulu kan. Ketebalannya. Kalau terlalu kecil tu kena ulang balik lah. Ulang balik lah. Membazir masa ukur, je. tanda. Lepas tu barulah kita gunakan mesin tu. Okey, kemudian finishing. Ya. Finishing kita gunakan tu lah. Kita gunakan mesin pencanai. Kita nak bagi cantik lah. Kalau nak guna kikir boleh juga. Boleh lah. Tapi ini itu lagi lagi cepat. senang lah. Okey, lepas kita dah membuat kerja kemasan tu, apa langkah seterusnya itu? Okey, tengok Yang ni saya nak tunjuk dia lebih detail kat sini. Nampak tak? Tapak panel bertanggam. Ya. Yang bawah tu kalau kat sini mungkin tak jelas kan. Tengok kat gambar tu lebih jelas. Nampak tak lubang macam dia terowong kecil tu kan? Ya. Yang kat okey. bawah sekali, ya. Bila kita buat macam tu, Ya. lampu tu dia bukan terletak di atas, lampu tu dia akan masuk di bahagian dalam ni. Ya. Jadi kita selitkan dia kita di dalam selitkan. itu. Ya. Kita selip macam inilah. Kita selitkan. Okey. Okey. Kita pergi ke proses seterusnya lah. Ya. Okey, jadi kita dah ada
kita dah berlapis semua ni, Ya. kita lekatkan letak gam lah. Sama ada kita nak guna kloroform boleh ataupun gam yang kuat. Ya. Asalkan dia tak tertanggal. Ya. Okey, apa fungsi tapak ni agak-agak? Saya rasa juga bukan saja untuk kita sembunyikan yang lampu LED yang kita nak selitkan ke dalam, dan juga sebagai supaya dia tak jatuh ataupun tak tergelincir. Satu lagi cala. Ya betul. Sebab kita akrilik tak kan cala, itu. yes. Ya. Sebab ni kan dia transparent kan, look sinar. Ya. Tapi kalau kita tak ada backup bawah ni kan, tak letak tapak ni, Ya. dia calar lah. Jadi kena letak macam ni. Dan satu lagi fungsi dia, supaya kita boleh letak lampu ni kan. Kita letak lampu ni Okey. Okey. Macam mana kita nak pasang dia punya penyokong panel tu? Okey, kita ada dua ni. Ini dah siap potong dah. Ini guna akrilik Ya. Okey. Yang pertama kita ambil contoh ni ketebalan yang ikut ketebalan panel kan. Ya. Bayangkan ni panel ni kita tak potong lagi. Ya. Okey, kita kena letak panel tu kat sini. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Ni dah ada kan. Kita kena ikut kat sini. Ya. Kena Lepas tu letak. kita macam Okey, aktifkan penyokong panel ni kita letak macam ni lah. Ya. Kita letak yang pertama. Okey, kemudian kita letak yang kedua. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak dia fit betul-betul, dia masuk betul-betul, dia ikut ketebalan panel tu. Kalau tidak terlalu longgar, dia macam akan dia jatuh longgar. Kita nak bagi dia tegak kan? Ya, betul. Ya. Okey. Macam mana kita nak gam pula? Gam tak ada masalah. Ya. Yang pertama kita boleh guna kloroform. Ya. Kloroform tu kita just ambil berus, kita just sapu kat sini. Kita sapu. Tengok tak orang buat plat kereta kan? Ya. Plat kereta. Macam tu. Nombor plat kereta. Ya. Macam itulah. Dia guna kloroform Ya. Okey, nanti bila dia kita dah sapu pada penyambung ni kan? Ya. Dia akan kering, dia akan lekat. Ataupun kita boleh guna gam yang kuat lah, boleh, tak ada masalah. Gam haiwan boleh go? Gam gajah? Gam gajah boleh. boleh. Dia asalkan lekat je. Ya. Asalkan lekat. Itu yang penting. Okey, dah siap ni. Okey. Dah siap ni, kita dah letak tanggam semua kan? Ya. Tanggam dah ada, dah apa ni? Kita dah buat tapak. Ya. Dia akan jadi macam ni lah. Cuma yang ni finishing kita cat lah, bagi cantik bagi nampak kan. cantik, kan? Gitu je lah. Dan saya nampak kita menggunakan lampu LED. Kalau kita tak guna lampu LED, boleh guna lampu lain tak? Lampu lain macam mana nak masuk, John? Nak masuk lampu mentol kan? Mana boleh masuk? Okey. Jadi ni yang dia lebih apa? Dia lebih fleksibel lah. Ya. Kita just masuk kat sini. Tapi kalau tak nak buat macam ni, nak letak atas pun tak ada masalah, boleh je. Boleh je. Cuma nak nampak lagi kemas. Nak lagi kemas, tak ada masalah pun, boleh. Okey. Okey ya. Selain daripada tapak peraga yang cikgu tunjukkan tadi, ada tak tapak peraga yang kita boleh hasilkan selain daripada apa yang cikgu tunjukkan? Okey, macam contoh yang kita tengok kat sini kan. Okey, yang ni tapak peraga ni kita gunakan kayu. Ya. Kayu pun kita boleh gunakan lah. kayu. Ya. Okey, kita gunakan kayu tu tak yang buat miss coating tu. Cream coating kan cantik kan? Ya. Kita gabungkan. Ni ada bahagian yang kecil ni, dia punya pemegang dia kan. Ya. Penyokong panel. Yang ni boleh tapak dia. Ya, betul. Guna kayu pun boleh. Okey, kalau kita tengok yang ni pula. Okey, yang ni. Yang didik TV ni. Yang awal tadi, Ego. Yang ni kita bend dia punya, kita bengkokkan akrilik tu. Ya. Kita bengkokkan. Kemudian dia punya tapak peraga tu kita letak kat tepi. Kita letak kat tepi. Masuk lampu sama je. Ya. Cuma yang ni dia tak ada proses nak buat longkang, tak ada. Nak buat longkang, nak buat alur ke, nak buat tanggam, tak ada. Tak payah. Dia dah siap. Kita just guna yang putih ni. Ya. Yang putih ni. Yang putih ni kita lekatkan, kita masukkan. Macam pemegang kan? Pemegang lah. Ya. Lepas tu kita masukkan lampu kat sini. Boleh juga. Tapi kat sini saya nak tekankan pada semua murid yang menonton. Okay. Yang ni option lah. Kalau kita nak buat, kita tak boleh nak buat macam ni, mungkin masalah bahan ke kan. Ya. Jadi ada option lain. Tapi untuk peperiksaan, untuk jawapan peperiksaan, kena rujuk buku teks apa yang saya tunjukkan hari ni. Okey? Ya. Maknanya apa yang soalan, apa kehendak soalan tu memang kita kena ikut lah. Ya, kena ikut. Yalah, sebab markah yang kita akan dapat tu berdasarkan soalan dan juga langkah-langkah yang telah pun disediakan, yang telah pun diajar dan juga yang telah pun tertera pada buku teks kita, kan betul. Cikgu? Okey, baiklah cikgu, saya rasa saya dah lebih kurang dah faham dah macam mana untuk menghasilkan papan tanda larik ni. Agaknya memang menarik juga kan cikgu? Dan oleh itu kita akan berehat seketika dan kembali semula kembali di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPM. Hatiku kosong tanpamu. Wah, macam tu ego. Anda kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siun dan juga Cikgu Yuson. Baiklah Cikgu, saya nampak dah di hadapan kita ni ada banyak papan tanda larik. Mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit kepada yang ada di hadapan kita ni. Okey, kita tengok yang pertama ni, macam saya terangkan tadi. Okey. Apa yang saya tekankan tadi, yang pertama tadi, yang sebelum ni berkaitan dengan cara penghasilan yang standard. Okey. Cara penghasilan yang standard tu maksudnya bila dalam buku teks, okey, Satu Malaysia akan diberi panduan macam mana nak buat. Itu yang standard lah. Itu pun saya rasa yang tu yang kita bagi yang simple lah. Tapi sekiranya guru-guru di sekolah, murid-murid semua kan, mungkin ada option lain nak buat nak buat tapak peraga. Okey, tapak peraga tu boleh buat apa cara sekalipun, asalkan panel tu dia berdiri macam ni. Okey, dia tegak. Kemudian boleh masuk lampu. Tapak tu macam mana pun tak apa. Buatlah ikut kreativiti masing-masing. Tapi saya tegaskan sekali lagi, untuk langkah kerja dalam buku tu kena tahulah. Tapi kalau boleh buat yang tu lagi baik. Okey. Sebab apa? Sebab kita tak nak kekangan tu lah, kekangan bahan yang macam saya katakan tadi tu lah. Kekangan bahan kan, bahan tak ada. Susah. Okey, kat sini pun ada dua option. Dua option, macam mana kita nak nyalakan. Okey, yang pertama ni, kita gunakan bateri. Kita gunakan bateri. Okey, bateri ni kita guna klip. Kita guna wire klip. Sebelum ni kita soldering kan. Biasanya ada, kita nak sambung tu, kita boleh guna soldering. Tapi ni lebih mudah lah. Kita tak perlukan guna alat tu. Kita cuma cantumkan je. Kita Cikgu, ambil sini. Mungkin kita malapkan lampu sikit untuk menunjukkan hasil baru nampak dia. Kan. Yang ni kan tak nampak tadi. Yang penting tu nampaklah yang papan tanda larik. Muka saya tak penting sangat. Yang ini lagi penting. Sean, kalau nak buat boleh lah. Ni angkat yang tu. Okey, letak Sean punya. Oh, letak saya punya. Sekat sini. Keluarkan. Okey, saya keluarkan ini, Ego. Dah lah warna merah. Okey, letak. Jadi tak? Jadilah, Ego. Tengok hari ni Sean dah belajar hari ni. Sean dah buat satu projek papan tanda larik. Tepuk tangan untuk Sean. Okey, nampak cantik, Ego. Dengan ilmu yang cikgu dah kongsi dengan saya, hati saya dah tak kosong lagi, cikgu. Macam tu kan. Cantik juga. Wow. Okey, lampu tak ada masalah. Lampu kita boleh pilih. Kalau nak lampu yang jenis kejap-kejap tukar, mahal sikitlah. Kan kena tukar, dia jadi warna merah, warna biru, dia lain. Okey. Kalau yang saya tunjuk ni, just satu lampu, dia tak ada klip-klip, dia macam tu je. Cuma option kedua, kalau tak nak guna bateri, kita boleh guna adapter. Okey, saya tunjuk yang ni adapter. Saya tutup sekejap. Okey. Ini ialah ni adapter. Yang ini. Ni adapter. Cuma pada adapter ni, wire yang disambungkan pada papan tanda, pada panel, pada tapak peraga tu, dia tak samalah macam bateri. Tapi penyambungan dia sama. Penyambungan dia sama. Cuma dia pakai ni lah. Nampak tak ni? Yang ni memang untuk pakai adapter. Pakai adapter ni biasanya kalau Sean nak pasang kat rumah, better pakai adapter lah. Kalau bateri, dia akan habis juga, kena tukar-tukar kan. Tukar-tukar balik. Lagipun dia tak makan elektrik banyak, dia tak menggunakan tenaga elektrik banyak sebab dia lampu LED. Okey, Ego. Okey, yang tadi band, yang ni kita band. Okey, cuma kat sini mungkin ada yang tertanya kan, kenapa saya letak hitam kat belakang ni? Letak belakang. Ya, cikgu. Kalau saya buka ni, tak apa jelas kan? Saya kena letak ni sebab studio ni kan cerah kan, jadi kenalah letak belakang ni. Bagi nampak lagi jelas lah. Tapi kan tadi kita dah tengok waktu cari suram kan? Okey, nak buat lampu tidur pun boleh. Okey, kalau ada yang kreatif nak buat ayat Quran ke, nak buat kata-kata motivasi pun boleh. Tapi biasanya papan tanda larik ni biasanya kalau kita tengok biasanya dia letakkan di atas meja. Ada yang kat tepi dinding kan. Kalau kita tengok dekat shopping komplek ada yang macam ni pun ada. Ada. Kan dia memang menyala. Okey. Yang ni dia cuma dia bercahayalah. Dia bercahaya. Macam mana dia nak dapatkan kesan
kesan pada design tu kita kena lari bahagian permukaan akrilik tu. Itu je. Oh, macam tu je. Sebab Maknanya tu dia agak mudah lah Igu sebenarnya. dia mudah je. Ya. Dia mudah je. Cuma perlukan sedikit pengetahuan lah. Ya. Okay, kita kena tahulah macam mana kita nak buat tu. Yalah. Dan kalau apa tak yang tahu cikgu kan, tunjukkan tengok. hari ini memang saya rasa yang tidak tahu macam saya sebelum ni saya tak tahu sebenarnya yang ini kita buat macam mana, tapi berdasarkan apa yang cikgu dah kongsikan saya rasa sama ada kita guna secara manual, mungkin manual tu tak nampaklah secantik kalau kita bandingkan dengan menggunakan komputer ataupun program. Ya cikgu? Ya. Ya. Dia lain lah kalau komputer tu dia memang kita dah set, dia memang cantik lah. Tapi tak mustahil Pak, kita boleh buat kadang-kadang lebih cantik daripada komputer kan. Sebab tangan yang siapa yang tangan berseni tu dia akan buat ukiran, dia boleh apply pada larik ni. Bukan macam tangan saya lah ya, Dan juga seperti yang kita dah tahu dah, kita dah masuk dah bulan 8 iaitu bulan kebangsaan. Di mana kita pun bukan saja boleh buat bentuk hati tapi bendera Malaysia kita pun boleh buat bendera Malaysia. Betul. Ya. Dan oleh itu sempena bulan kebangsaan kita, anda juga jangan lupa untuk kibarkanlah jalur gemilang anda di rumah ke menggunakan papan akrilik ke macam mana pun bolehlah juga. Dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Yusran atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, bagaimana kita boleh menghasilkan papa tanda larik. Dan juga kepada mereka yang menonton sekarang, pastikan anda terus menonton kerana selepas ini kita akan bersama dengan Aiman Dai Aiman untuk mata pelajaran apa. Kalau anda nak tahu, pastikan anda terus menonton dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Mahir Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye semua. Jumpa lagi. Didik TV KPM